النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana pada malam ini kita dapat lagi bersama untuk memahami kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah kita masih lagi dalam muqaddimah Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, insya-Allah. Kita sampai muka surat X1V tu apa tu? Huruf Roman tu apa tu? 10. Boleh? 24 Dalam muqaddimah ni, dia adalah merupakan sinopsis ataupun ringkasan isi kandungan kitab ini yang dibayangkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Apa perbincangan kitab ini? Dia ringkaskan dengan gambaran ringkas dalam muqaddimah ini. Apakah perbincangan yang berlaku dalam kitab ini, insya-Allah. Kita masuk muka surat yang ke-24 tu, muqaddimah tu. Kita masih dalam membincangkan muqaddimah yang membahaskan tentang aqabah yang keempat. Aqabah yang keempat, yakni aqabatul awarid. Kita dah jelaskan lagi tu, aqabah ini ialah kekangan ataupun constraint yang menghambat, yang menghalang kesempurnaan ibadah. Jadi tak tercapai makna ibadah bila kekangan ataupun aqabah ini kita tak selesaikan. Kalau tadi ada penghalang yang tetap, maka sekarang ia menghadapi rintangan yang kadang-kala datang dan kadang-kala menghilang. Hal ini akan membimbangkan hatinya untuk sepenuhnya mencapai tujuannya, iaitu ibadah. Adapun kekangan aqabah yang sebelum ini, aqabatul awarid, aqabatul awaiq. Aqabatul awaiq ni dia nyatakan apa ni penghalang yang awaiq ini dia tak berubah. Apa dia aqabah al-awaiq gitu? Ya, ini tentang nafsu, dunia, makhluk, nafsu dan syaitan. Dia tak berubah. Kok mana pusing, siang malam, pagi petang, kita lelap, kita tak lelap, kita berorat ataupun kita duduk, dia tetap sebagai ancaman dalam konteks ibadah. Ini kita masuk perbahasan kita seterusnya ialah aqabatul awarid, rintangan yang kadang-kadang datang, kadang-kadang dia tak ada. Jadi rintangan ataupun awarid yang keempat ini juga adalah merupakan ancaman kepada ibadah yang nak kita laksanakan.
Iaitu ibadah menghalanginya untuk membulatkan hati, isi hatinya kepada ibadah sebagaimana mestinya. Jadi aqabah yang keempat ini, dia menyebabkan ibadat kita itu terhalang ataupun cacat, tak sempurna. Ia merenungkan macam apakah halangan-halangan itu untuk dikenali. Apakah halangan yang keempat ini? Setelah lama merenungkannya, ditemukan 4 rintangan. Yang pertama tentang rezeki. Bab ini kita akan bincangkan panjang lebar dalam tajuk berikutnya, insya-Allah. Dirinya sendiri menagih dan menuntutnya untuk dengan soalan bagaimana makanku, pakaianku, mana untuk anak-anakku, mana untuk keluargaku, mana dan mana. Inilah rintangan, dan dirinya berkata begini, mesti ada bekal bagiku, mesti ada apa-apa yang menguatkan diriku. Aku sudah tajarrud anid dunia, sekarang aku sudah membuatkan hati tidak dapat digoda lagi oleh dunia. Mana rezekiku? Ini persoalan yang banyak bermain dalam kepala kita. Bila sebut bab rezeki ni, kalau kita seorang tak apa, melibatkan keluarga kita, melibatkan anak-anak kita, melibatkan masa depan, pengajian dia, sekolah dia, kan, kebajikan dia. Lepas tu fikirlah zaman rumah murah ni, zaman rumah mahal ni, sekarang ni Seremban, rumah biasa ni, rumah semidi ni 400,000, 450,000, kan. Kalau rate gaji yang ada hari ni kena join loan lah. Apalah nak dia nak makan besok kan. Semua tu masuk dalam kepala tu. Bab rezeki. Ni yang menghantui kita. Mikir sudah nak zikir pun tak jadi kan. Dah teweh. Tahu teweh. Dah tak ada concentrate. Kan nak mikir benda tu je kan. Masuk dalam kepala, bila masuk dalam kepala ni digangguan lah. Jadi nak tumpu dalam ibadat, apatah lagi nak khusyuk ni jauh lah. Jadi ini merupakan awarid, rintangan-rintangan. Jadi Imam Ghazali akan jelaskan apa hakikat rezeki yang kita kena faham, dan bagaimana sikap kita dengan rezeki ini berkait dengan kita ni sebagai hamba yang sedang melakukan ibadah. Dia akan jelaskan, insya-Allah. Aku sudah dapat menjaga diri supaya jangan ditipu oleh makhluk. Sekarang aku mesti berhati-hati terhadap makhluk. Kalau begitu, dari mana tenaga dan bekalku itu? Itulah tagihan dan tuntutan nafsu dirinya sendiri. Itu bab rezeki, Disebabkan tak yakin rezeki ni daripada Allah lah, lahirnya isu rasuah, kan. Kita bincang apa kaitan rezeki dengan rasuah. Kata tak cukup, kan. Gaji dah 10,000, 20,000 dah tak cukup, kan. Naik lagi 30,000, tak cukup leh. Sebab nampak depan tu bertimbun-timbun. Inilah masa dia nak kelepet, kan. Itu masalah ni lah ni. Rezeki tu bukan rezeki kau, tu orang punya, tu rakyat punya, jangan ambil. Yang penting dia dapat. Itu bahayanya persoalan rezeki. Dalam konteks ibadah ni, rezeki ni bahaya. Kalau tak faham betul-betul buat rezeki ni kan, habis kita kelepet keliling ni kan. Itu rintangan yang pertama dalam aqabatul awarid. Rintangan yang kedua dalam awarid ialah bahaya-bahaya. Berbagai macam bahaya yang ia takutkan. Ia takut ini dan mengharapkan itu. Khawatir terhadap sesuatu, ia ingin mahu ini, mahukan itu. Takutkan sesuatu dan sesuatu. Ia tidak tahu apa yang baik baginya dalam hal ini dan apa pula yang buruk baginya. Ia hanya meraba-raba sahaja. Sebab akibat-akibat dari segala sesuatu itu samar sifatnya. Dan apa akibat-akibatnya? Hati bimbang. Mungkin dia jatuh kepada kerosakan atau kebinasaan. Dalam hidup kita ni banyak bahaya-bahaya yang sedang menunggu, kan? Yang jadi cabaran dalam hidup kita. Sehingga kita tak tenteram. Tak yakin hidup ni di bawah aturan, peliharaan dan susunan Allah. Macam-macam isu yang memberi makna bahaya-bahaya yang akan menanti kita. Anak kita keluar daripada rumah, pergi kerja, ke Lumpur, naik motor, kan. Macam mana, Haji?
Rasa macam mana? Naik motor di Rambau, pergi Kojo Kuala Lumpur, nak gitulah. Macam mana perasaan kita? Bahaya-bahaya yang sedang menunggu. Ini maksud ni dalam konteks ibadah ni, di mana kita nak letakkan pengharapan kita supaya ancaman bahaya ni tak menghantui kepala kita. Macam-macam bahaya, kan? Orang perempuan nak bimbang, suami ambil ke orang, bimbang tak? Bimbang, jangan main. Cubalah tanya orang perempuan, nak kongsi tak? Mampu tak nak ada dah. Korek ompek tak nak ada kan? Kalau orang perempuan anggap itu sebagai ancaman bahaya, tak apalah. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan bahaya-bahaya macam ni? Harta kita dicuri oleh orang. Hatta nyawa kita terancam. Macam-macam bentuk bahaya yang mengancam kita ni. Jadi macam mana kita nak hilangkan serangan-serangan yang berbentuk andaian-andaian bahaya yang akan datang, kan? Sekarang ni pemerhati dunia dah buat satu ketetapan 2023 adalah tahun bencana, tahun susah, malapetaka. Apa ni, problem ekonomi, problem krisis pemakanan, kan? Tu bahaya-bahaya yang sedang menunggu kita tu, kan? Siapa ada tanah, tanamlah padi, kan? Tanam gandum kau paling betul lah, tanam ubi kau, tanam keledek kau, kan? Tanam paling betul, jangan biar tanah tu terbiar, kan? Sebab apa? Ancaman di depan kita besar lepas ni, kan? Dia tak kisah dah, dia ada gaji, kan? Tak apalah, yang ada gaji tu, yang tak ada gaji. Jadi bacaan-bacaan kita kepada suasana ni menunjukkan hari ni keadaan dunia dalam keadaan genting dan kritikal, kan? Dan apa ni, percikan-percikan, petanda-petanda ledakan Perang Dunia Ketiga tu dah mula nampak, kan? Sekarang pertembungan antara kuasa barat dan kuasa timur, antara Eropah dan Amerika dengan Rusia dan blok timur sedang berperang di Ukraine, kan? Semua senjata baru keluar sekarang ni. Dan ini petanda-petanda. Kita jangan duk relax ni, bacaan-bacaan ni. Sebab apa? Tanda-tanda kiamat dah rakit, kan? Jadi ini percikan-percikan dia lah, kan? Tanda-tanda Imam Mahdi nak lahir tu semakin hampir. Akan berlaku kegoncangan dulu, kebobrokan akan berlaku dulu, kan? Jadi manalah tahu, kan, sampai masa kita hidup ni, kan? Jadi dalam pengajian kita, Imam Ghazali nak beri kefahaman bahaya-bahaya semua ni tetap ada, kan? Andai kata sampai bahaya tu menimpa kita, macam mana sikap kita? Adakah ni satu yang dianggap sebagai malang? Malang ni Cina kata apa? Sui. Bolehkah kita anggap musibah ni sui? Sui tu maki Tuhan tu, sui lah ini, kan? Sui kepada orang yang beri tu, yang beri tu Allah Ta'ala. Boleh kita buat tanggapan macam tu? Ini persoalan iman, persoalan akidah. Jadi Imam Ghazali nak jelaskan ni. Berdepan dengan bahaya-bahaya ni, kita menentukan sikap kita. Menanti keadaan ini sebagai satu cabaran untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Allah ada. Apa sikap kita dengan Allah Ta'ala? Apa bentuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala untuk mengikis rasaan-rasaan bimbang kepada bahaya-bahaya yang datang ini, kan? InsyaAllah, ya. Itu awarid yang kedua, bahaya-bahaya. Banyak bahaya dalam hidup kita ni, menyebabkan kita tak tenang, kan? Usah hati mikir, kan? Menghadap Allah Ta'ala. Ini bab ni yang Imam Ghazali nak bincang apa ni, kan? Ya. Kemudian ancaman yang ketiga dalam bab awarid ni, aqabatul awarid, macam-macam kesusahan dan kepayahan. Musibah yang datang kepadanya bermacam-macam dari setiap segi. Apalagi sekarang ia sudah bertekad untuk menjadi seorang yang lain dari yang lain, tidak sama dengan makhluk yang lain, mahu beribadah, sedang orang lain tidak mahu beribadah. Apatah lagi ia sudah bertekad pula untuk berperang melawan syaitan, dan syaitan juga tidak akan diam. Syaitan bersedia untuk melawannya. Ia sudah bertekad untuk melawan nafsu, sedang nafsu juga sudah siap untuk merobohkannya. Seberapa banyak kepayahan yang dihadapinya, berapa banyak kebingungan dan kesedihan yang melintang di jalannya, berapa banyak musibah yang menyambutnya, maka semua itu mesti dihadapi dan difikirkan cara mengatasinya. Yang ketiga,
macam-macam kesusahan, kepayahan ya. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, hidup kita ni adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, mati dan hidup ni sebagai satu ujian untuk kita. Antara ujian-ujian dalam hidup ni banyak kan. Allah jadikan mati dan kehidupan ni sebagai medan ujian untuk menguji kita siapakah yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila yakin kepada Allah, dia bersedia menerima ujian-ujian, antaranya tadi kesusahan dan kepayahan ya. Kita tak tengok tuan-tuan apa saudara-saudara Islam kita di Syria kan. Kita punya NGO banyak pergi sana kan, suasana perang ya. Nak makan tak ada makanan. Datang musim sejuk ni, musim sejuk nak masuk ni ya. Sejuk dia minus tuan-tuan. Baku kan, bawah paras baku kan, minus 10, minus 12 kan, baku lah. Musim sejuk makanan tak ada tuan. Kita kalau musim hujan pojo boleh ada kat rumah. Boleh rabuih, tak ada lauk pun kan pilih ada baik sama. Dia kosong langsung, tak ada makanan. Dia kemah-kemah tu, salji turun, sejuk, tak ada pemanas, heater tak ada. Cuaca mencengkam, sejuk, minus kan. Salji turun. Allahu akbar kan. Kita bila cerita bahawa ujian kesusahan ni jangan pandang kita ya, pandang umat seluruh dunia kan. Tengok umat di Afghanistan, di Somalia, Allah kan sedih kan. Tengok di Yaman. Yaman sekarang krisis pemakanan, krisis makanan sebab perang yang tak habis habis. Sian dengan anak-anak yang lahir tak cukup kalori, tak tulang, tinggal kan. Kepala besar, badan kecil kan. Macam ikan semilang tak cukup makan kan. Ya. Itu ujian. Kita tak lalu macam tu sebab di sini kita sini mewah, senang. Kita tak terasa kan. Rumah kita tiap-tiap hari makan berlebih. Ya tak bang? Kan? Berlebih pergi ke mana? Buah. Orang Sanun makan rumput, tangkap kucing semoleh, bakar kan. Anjing melinteh habis. Ya. Tak bersisa. Sebab apa? Tak ada makanan. Musim sejuk ni. Apa yang melinteh jadilah lauk. Ya, itu ujian kan. Macam mana orang sana tengah bertahan kan untuk ibadat ni. Allahu akbar. Kita di sini mewah, lain pula ujian dia. Ya. Tetap juga ada kesusahan dan kepayahan yang akan melanda kita kan. Dia akan dibincangkan dalam tajuk berikut dalam Aqabatul Awarid ya, oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita singgung secara lalu ya, buat ni mukadimah. Kemudian yang keempat, awarid yang keempat ialah macam-macam takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni berjalan di atas susunan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun yang terlepas daripada susunan dan takdir Allah. Jadi bacaan kita daripada awal, apa yang berlaku ke atas diri kita, elok tak elok, suka tak suka, gembira ataupun duka cita, semuanya itu adalah di bawah susunan Allah. Masa dapat pun elok tak apalah kan. Lebar senyum, baik ke telinga lebar senyum. Masa tak elok, takdir-takdir yang menyedihkan, menyakitkan, sakit dan seumpamanya ya. Itu maksud dia. Sememangnya takdir ada yang manis namun banyak pula yang pahit. Sedang nafsu cepat sahaja berkeluh kesah. Wah, bagaimana ni demikian cepatnya nafsu itu tergoda. Bila susah ni, tu sebab susah ni dia jadi masalah bila kita tak faham. Sebab apa Nabi kata susah ni kisar tarik, miskin, fakir ni, kefakiran ni kalau tak faham lah, Nabi kata dia jadi qisar tarik ilal kufr. Susah payah ni hidup ni, miskin dan apa dan sebagainya ni, Nabi kata dia jalan pintas, jalan ringkas ya. Jalan singkat untuk jatuh dalam perbuatan kufur. Mana tak payah, tak kira halal haram tu, yang penting makan dia kan. Tu bahaya cakap tu. Dia susah kan. Nak dapat susah, yang penting dapat. Tak kira lah macam mana dapat, apa yang dapat kita balun ni lah kan. Itu kadang-kadang yang lahir daripada keadaan laluan hidup yang sukar, yang susah ya. Orang jadi singkat. Itu sebab di zaman Sayyidina Umar ada 2-3 kes
uh, untuk mencapai maqasid syariah, tujuan Islam diturunkan itu keamanan, kedamaian. Itu sebab zaman Sayyidina Umar, orang mencuri, dia tanya dulu, sebab apa kau mencuri? Rumah saya tak ada gandum, dah 2 hari tak makan. Okey, lepaskan. Sebab tujuan atau maqasid syariah yang turun adalah untuk menyampaikan rahmat. Orang tu mencuri, hukum masalah kau nak potong tangan. Tanya, apa sebab kau mencuri? Rumah tak ada makanan, dah 2 hari tak makan roti. Maksudnya negara mengalami masalah ekonomi yang getir. Orang tak cukup makan, lepaskan. Ya? Sebab toleransi ataupun interaksi antara hukum Allah dengan kehidupan ini, dia sentiasa berada dalam keadaan fleksibel. Dipanggil murunah fi syariatil Islam. Keanjalan. Islam ni sentiasa mengikuti keperluan manusia supaya Islam jadi rahmat. Ya? Itu sebab kita kena faham dalam keadaan kita susah ni kan. Kadang-kadang menjadi satu cabaran menyebabkan hilang sabar kita. Kita ambil jalan singkat. Yang disebut tadi qisarut tariq ilal kufr. Dia kadang-kadang jadi jalan pintas, jadi jalan shortcut untuk jatuh dalam kekufuran. Maka sampai sini ia mesti menghadapi tanjakan lagi, iaitu rintangan keempat. Ia mesti menempuhnya dengan 4 macam cara. Ini key yang diberi oleh Imam Ghazali berdepan dengan ujian yang bermacam-macam berupa takdir daripada Allah Ta'ala tadi. Yang pertama dia kata dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rezeki, ianya adalah mesti dihadapi dengan tawakal. Tawakal ni sorah pada Allah Ta'ala. Macam contohlah kita keluar, Nabi ajar keluar daripada rumah tu kan, Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Langkah kanan. Kenapa kita letakkan tawakal ketika kita nak mula melangkah keluar daripada rumah? Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di atas jalan, kan? Kita kata tadi macam naik motor, naik kereta kan, kadang-kadang terkojar-kojar, terkosok-kosok, tak nampak lampu trafik tu dah merah kan, dia ingat hijau ya. Dia ubah lampu merah kepada lampu hijau kan. Harus berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Antara sebab kemalangan berlaku ni ialah setan. Ya. Kadang selekoh depan tu, diluruhnya selekoh. Kan? Selekoh menyiku. Lari dalam keadaan 80 90. Selekoh. Diluruhnya selekoh tu. Apa jadi? Allahu akbar, ya. Setan. Nama apa setan? Insya-Allah bila kita bertawakal kepada Allah dalam konteks tadi, contoh tadi, kita melangkah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kan Nabi ajar kita makna tawakal praktik dalam hidup tu. Kita sorahkan perjalanan ni kepada Allah. Wahai Allah, nak sampai ke dalam perjalanan, sampai di destinasi, daripada destinasi nak balik ke rumah. Itu maksud tawakal. Pertama sekali berdepan dengan cabaran hidup ni yang bersifat susah dan mencabar ni, kita jangan lupa bertawakal kepada Allah. Kita akan bincangkan detail dalam tajuk ini di sesi akan datang. Yang kedua, menyerahkan kepada Allah pada masa bahaya, merbahaya. Kita serahkan segala urusan kepada Allah, seperti kata seorang yang beriman di antara penghuni kerajaan Fir'aun, aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu sewaktu ia diancam oleh Fir'aun untuk dibunuh. Tukang sihir itulah, cerita tukang sihir itu kan. Dalam tournament tu, tiba-tiba tukang sihir Fir'aun ni dia grup, dia by grup, bukan seorang, dia ramai. Challenge, kalah. Dalam sejarah tournament ahli sihir Fir'aun ni, ahli sihir Fir'aun ni kalau hari ni ahli sihir diraja, status diraja, macam askar diraja tu.
Tu tinggi serta dia apa ni ahli sihir ni. Dalam semua tournament sebelum ni dia menang. Tiba-tiba dengan pertarungan dengan Musa dia kalah. Tu yang menung tu. Dalam benak dia, pemikiran tukang sihir ni, grup ni, dia kata tak pernah kalah sebelum ni. Dan apa yang berlaku di hadapan dia tu, ular besar atau ular dia tu, satu benda yang sangat luar biasa. Dia kata ini bukan kekuatan Musa. Itu hijab tuan-tuan. Itu makna hijab. Allah nak dengan peristiwa itu, dah lama makan gaji dengan Fir'aun, jadi tukang sihir, hari itu dapat hidayah. Ini bukan kau Musa ni dah. Ini lain macam. Musa tak boleh buat, tak boleh create macam ni. Terbuka hijab. Yakinlah kepada inilah gaya kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh Musa selama ni makna tauhid kan. Dia beriman, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam keadaan getir tu, Fir'aun kata la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Kau akan sidaikan atas pokok kelapa, atas pokok kurma tu. Potong tangan kanan, kaki kiri, sidai kat pokok tu. Itu akta Fir'aun. Ya. Comel tak? Oi. Jangan gitu tuan kan. Kita polis datang ke rumah pun dah naik BP gitu kan. Apalah hal polis datang malam-malam ni kan. Datanglah dengan Black Maria kan. Nak masuk IC kot kan. Itu budak rumah dah berselo dia dah kan. Nangis dah. Kan. Itu baru Black Maria datang. Belum depan macam tukang sihir Fir'aun. Fir'aun kata, ubah pengakuan kamu mesti tetap kekal mengiktiraf aku Tuhan kamu. Getir keadaan tu. Tak. Kalau kau tak tukar, kau tak iktiraf aku Tuhan, kau beriman kepada Tuhan Musa, tangan kanan kamu dipotong dengan kaki kamu di kiri dipotong dan mayat kamu disidaikan atas pokok kurma. Yakta kan. Apa jawab? Dalam keadaan yang kritikal tu. Ini keadaan ni iman kan. Ini Imam Ghazali nak buat kita ke situ lah tu. Yakin ke Allah Ta'ala dalam keadaan kritikal, keadaan getir. Kita yakin ini susunan Allah. Allah ada bersama kita. Apa jawab tukang sihir? Faqdima anta qadin. Wahai Fir'aun, kau dekau lah. Kau nak hukum kami, hukumlah. Faqdima anta qadin. Innama taqdi hadhihi al-hayatid dunya. Kau hanya boleh hukum kami hanya atas dunia dia. Di akhirat belum tentu. Beriman kepada Allah, beriman pada bab akhirat. Macam mana lah tiba-tiba boleh lantih pula iman tukang sihir? Selama ni makan gaji dengan kerja sihir. Dia adalah dia punya senarai tugas sihir tu kan. Adalah KPI Tiba-tiba hari tu kalah tournament beriman. Orang yang ikhlas, yang jujur, yakin dalam hidup ni ada kuasa yang lebih besar mengatur, hatta dalam keadaan-keadaan kritikal macam ni, maka datanglah hidayah. Buka hijab. Kan? Kita tak tahu apa yang disaksikan oleh batin ahli tafsir, ahli sihir ni. Apa yang dia saksikan kita tak tahu. Cuma dalam cerita sampai dia kalah, tiba-tiba bertukar, dia beriman. Apa penyaksian batin dia kita tak tahu. Di situlah rahsia Allah dalam bab hidayah ni kan. Di dalam hidup ni, apa jua keadaan, kita tetap yakin kita akan bersama Allah. Kan? Nak bersama dengan Allah ni lah. Gimana tadi akan ajar kita. Yang pertama, tawakal. Yang kedua, redha. Serah ke Allah Ta'ala. Kan? Yang ketiga, dengan penuh kesabaran, ketika itu, ujian itu menimpa dirinya. Maka ia menerimanya dengan penuh sabar dan tetap tahan. Sabar, tahan. Tak buat pilihan singkat. Pilihan berdasarkan ilmu dan kefahaman. Keempat, redha. Seperti dengan satu kenyataan, takdir ini saya terima dengan ikhtiar dan berjuang. Saya terima takdir ini dengan senang hati dan lapang dada.
Orang tak faham. Ni dekat-dekat pilihan raya ni kan, kadang-kadang polak je kita dengar kan. Sama je siapa-siapa naik. Mana boleh cakap macam tu? Takkanlah tak ada orang yang beriman yang ada hati takut ke Allah Ta'ala. Siapa-siapa naik sama je. Itu satu bab. Lebih baik kita jangan pilih. Itu bab kedua. Itu semua siapa yang bangang lah kalau tu. Tidak disuluh dengan ilmu. Tak maaf tu dah cakap kasar sikit kan. Kita ada agama, kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada kitab, panduan banyak. Kan? Ujian kan, pilihan raya ni ujian sebenarnya. Nak uji kita punya keyakinan. Siapa yang kita nak pilih jadi pemimpin. Ni currency jatuh dah ni sekarang ni 4.52. $1 4.52 sekarang ni. Ya. Ikan tinggi batang tu kalau kat Suamban kadang-kadang biasa ni RM36, RM38. Kat Omar berapa? Ikong kan? Kalau orang mentang-mentang kan susio nak beli tu kan. Ni kan? Yang main tengok di kampung Cina jual ikan lori tu kan. Beli orang kampung beli ikan kombong kecil-kecil ni tu kan. 3-4 ekor. Itu pun tawar itu. Tak boleh kurang sikit ke kan? Itu petanda-petanda susah lah kan. Orang lain boleh ikan jenahak, tenggiri kan, ikan parang. Dia beli ikan kombong 3 ekor RM4. Kurang sikit lah. Susah kan. Allahu Akbar. Jadi keadaan-keadaan ujian sukar ni tuan-tuan, dia adalah laluan dalam hidup. Laluan dalam hidup, dan kita kena berusaha. Antara tanda-tanda iman tadi yang dicapai oleh seseorang akan lahirlah sifat ridha. Ridha ni sangat penting sebagai perisai dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan diuji dengan kepahitan kan. Ingatlah mungkin ayah kita mungkin motong getah 3 keping sehari kan. Masa tu sekilo 90 sen ke RM1.20 ke. 3 keping, anak 8 orang. Kan? Hidup anak-anak tak ada yang mampu dah. 3 keping sehari jual basah tu. Tak tolak hujan, tolak kenduri, tolak malih. Sebulan tu 20 hari motong kan. Yalah, memang mencabarlah kehidupan tu, tak mewah kan. Kalori makanan tak cukup. Nak dapat tengok Milo ni kat rumah sampai sebulan sekali payah. Makan teh corong tu. Teh cap labu tu kan. Teh wangi tu kan. Nak pucat muka makan teh tu kan. Susah, tapi orang tua kita tak ajar kita ambil hak orang. Makan ayah tadi dulu, kalau kritik makan ni, tu dia buntang. Dia tengok makan dia buntang, balik-balik gulai ni, balik-balik gulai ni. Tengok berhenti dia makan. Orang tua kan. Orang tua dia dengan Allah Ta'ala dia lantai. Kau apa hari nak sombong Allah Ta'ala ni? Macam tu dia lantai. Padahal kita dalam layu dia makan gulai tu kan. Balik-balik gulai tu, balik-balik gulai tu kan. Makan rezeki yang ada tu. Ni untung ada makan ni. Kau tak ada makan, tak bulu kau. Yo tak yo juga. Balon ni lah. Kan? Alhamdulillah. Kan? Orang tua dulu disematkan makna tauhid kepada Allah Ta'ala tu tinggi. Dalam kehidupan ni. Kembalikan kepada Allah. Antaranya redha. Saya tak tahan mungkin masa tu. Kalau musim hujan ni, tak ada warna gulai. Buat gulai nio tu, bolado api, kunyit. Lepas tu, kemili kan. Masak ke goreng, buat gulai. Gulai nio ni pun. Jojok makan gulai nio tu musim hujan. Dia macam tu makan tu kan, tunjuk dia makan seronok. Dia pun agak macam tu. Saya kan tinggal ni nak tengok iaitu apa, jadi contoh kat anak-anak kan. Makan ni lah kan. Orang tua dulu macam tu kan. Hujan tak payah motong. Allahu Akbar. Dia redha.
Berkat redha tu lah kita bawa dalam hidup ni. Oh tu makna redha. Baru faham. Kita hari ni belajar dalam buku. Orang tua ajar kita dengan kehidupan. Dalam medan hidup dia ajar kita. Jangan tangihan joki orang. Joki orang, joki kita, joki kita. Tepuk dada tanya iman, tadi kan? Kita mana faham masa tu? Yalah, betul lah tu. Dia bos. Yes, yalah. Tapi rupanya key yang dia bagi tu adalah sisipan iman kepada Allah. Dah tua-tua ni baru nampak balik kan? Batu cakap ayah makin. Baru ingat terkonang balik kan? Itu apa dia nak selamat dekat kita. Yang ni yakin rezeki ni tangan Allah. Apa juga kadang susah yang melanda kita kena redha kan. Ayah saya meninggal masa tu tingkatan 3. Bayanglah. Tingkatan 3. Galap bomin ke seluruh dunia ni, mana dia nak ngadu lebih ni Mana nak minta adik belanja. Masa tu nak ambil SRP kan. Dia meninggal. Umai. Bomin tu bomin orang Indonesia kata bomin kan. Galap dunia ni rasa kita pun nak teh pun hidup. Pun nak pala makan. Omak tak kerja kan. Allah, ingat pesan-pesan dia tu. Kan makan apa yang ada. Tak hati tak makan, ada makanan dia. Ya betul itu kan. Habis tak ada orang ni cik nangko kan. Habis nangko runduh kan. Boleh nangko. Nangko pisang kan. Allah. Nangko masak rempah campur ikan bilis, pisang masak kuning campur ikan bilis. Kan yo tapi ikan bilis kan jadilah. Dia ajar jangan ambil hak orang. Hak kita. Nak orang minta, jangan curi. Alhamdulillah. Didikan tu kita pegang sebagai satu petua sampai ke hari ni. Allah Akbar. Rupanya dia bukan hanya dia cakap semata-mata, dia bersandarkan kepada iman. Lain sifat ridha. Oh ni rupa ridha kan. Kita belajar daripada universiti kehidupan. Hari ni universiti kita teori je. Budak keluar akal pun tak tumbuh kan. Tak lantai budak macam tu keluar universiti kan. Tak macam kita makin. Apa sebab budak sekarang ni akal tak tajam? Buat senang. Betul tak? Anak kita dia nak main bola. Beli Adidas dia kan. Mak main order je. Pack Adidas. Berapa ni bah? 150. Murah kan? Ya kan murah tu dia. 150 murah. Kan? Kita pun nak ganti selipar jopun tu pun alah dah tembuk belakang tu kan. Tapak kaki tu geser dekat tanah tu. Pakai tu. Satu selipar tu 6 bulan, 7 bulan. Mana boleh tahan selipar Sinua tu. RM1.50 harga satu. Suruh pakai 6 bulan. 3 bulan bocor dah. Dia 150 murah kata dia. Kata dia. Sebab suasana hidup dah berubah. Anak-anak kita ni senang dan mewah. Yang sorry kita. Jadi Imam Ghazali bekalkan ini. Yang kelima ni kita kena capai dalam hidup ni satu proses pencapaian akhlak al-mahmudah, iaitu sifatur ridha. Ridha ni kembali kepada Allah. Besar sifat ni Bila ridha ni dapat kita terima, maka kita boleh terima dengan senang hati dan kita tak putus asa dalam hidup ni. Kita akan tetap bangun untuk memperjuangkan matlamat hidup kita ini, khususnya untuk mencapai keridhaan Allah dunia dan akhirat. Kemudian ia mulai juga menempuh tanjakan ini dengan izin Allah dan dengan kebaikan bimbingan dari Allah serta berpegang kepada kekuatan Allah. Sesudah ia selesai menempuh tanjakan yang baru ini, yakni tanjakan rintangan yang keempat, ia kembali beribadah. Ia berfikir pula, tiba-tiba dirinya lesu, lemah, malas, tidak giat dan tidak terdorong kepada kebaikan sebagaimana mestinya. Nafsu cenderung lalai dan senang-senang sahaja, selalu teringin untuk berehat, menganggur dan malas melakukan kerja. Malah cenderung kepada kejahatan dan kepada hal-hal yang tidak ada gunanya dan ke arah bencana dan kebodohan. Jadi di sini ia perlu pendamping yang membawanya kepada kebaikan.
kepada taat dan membuat dia rajin kembali untuk kebaikan, kerana dia ada yang menegur nafsunya supaya jangan berbuat jahat dan derhaka. Penahan dan penegur ini adalah harapan. Dia masuk dalam perbahasan seterusnya ialah raja dan khauf. Raja dan khauf. Raja ni mengharap, dan khauf ni takut, kan? Raja ini mengharap rahmat Allah. Maksudnya tak akan nyayo Allah Ta'ala dah. Waktu tua tu macam tu, tapi takkan zalim Allah Ta'ala ke kita dah. Itu penawar lah tu. Suruh kita tahan. Itu harapan. Mesti ada hikmat dan rahsia di sebalik benda yang berlaku. Yang kedua, khauf. Khauf ni rasa takut. Kita nak langgar apa yang dah batas yang ditentukan oleh Allah Ta'ala ni, kita takut dan bimbang akan ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergabung sifat khauf dan raja dan khauf dalam kehidupan, kata Imam Ghazali, dia bagaikan dua sayap yang akan mengangkat kita berdepan dengan cabaran yang ada dalam kehidupan. Ini ar-raja, mengharap rahmat Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah, dan khauf, takut kepada ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ar-raja dan khauf. Harapan itu adalah mengharapkan ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perangsang dan satu pendorong yang dapat membangkitkan kepada taat, menggerakkan dirinya untuk benar-benar rajin beribadah. Kita kena faham, bila kita mengharap rahmat Allah Ta'ala ni, berdepan dengan cabaran dalam kehidupan ni, kalau susah ni takkan abadi, takkan selamanya susah. Sakit, dia tak akan selamanya sakit. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dia mesti berlawan. Makhluk ni, perjalanan hidup ni mesti berlawan. Hitam putih, elok dia tak elok, cantik hodoh, redha lawannya kufur, mesti berlawan. Besar kecil, kan? Senang lawannya susah. Jadi dalam warna-warna kehidupan yang pelbagai itu tadilah, kita terbang dalam mengharung kehidupan dengan raja dan khauf ini, memilih ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Depan dengan cabaran hidup, kita letakkan harapan dan pergantungan kita kepada rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala, kan. Bila musim budak nak peso, apa yang dua kat surau ni? Budak nak peso SRP lah. Buat apa? Cuasin, kan? Cuasin mengajar, kan? Lepas tu apa yang ada tengah ni? Air. Apa baik air tu? Apa kena warna air tu dengan budak nak peso? Kan? Tak buah air masalah. Mana ambil tu buah air tu? Bang. Contohlah, kan? Alam ni tuan-tuan, dia berinteraksi dengan kalamullah. Dia berinteraksi dengan kalam-kalam yang merujuk kepada kalimah-kalimah yang baik. Siapa je pun, nama je pun yang mula menemui molekul-molekul air akan bercambah tu, siapa nama? Profesor apa? Ingat apa? Ingat apa? Saya pun tak ingat nama. Dia student ni budak Saudi. Dia buat kajian tentang air. Dia kata molekul air ni bila disebut kalimah-kalimah yang baik, molekul air tu dia akan bergerak. Dan bahkan kalau kalimah tu kalimah terbaik, dia proaktif. Tu buah air Yasin tadi tu. Ya. Yang jumpa ni suka kaji ni orang kafir, Jepun jumpa. Dia suruh budak-budak Arab Saudi ni baca angkat air. Dia kata, tanya, air apa yang kamu ada? Kami yang terbaik air Zam-Zam. Okey, ambil. Scan dia tengok molekul air tu, okey. Sekarang molekul air Zam-Zam macam ni. Apa kalimah yang terbaik di kalangan kamu? Dia kata, kami Quran. Baca Quran. Baca apa? Fatihah. Lepas Fatihah, dia tengok dengan mikroskop. Tengok air tu, molekul air tu proaktif bergerak. Dia borak baik apa? Itu persoalan-persoalan kita kena jawab.
Kenapa bui baca ayat Yasin tu buka botol tu? Air tu berinteraksi dengan Quran. Apa peranan Yasin? Kan Nabi sebut tentang peranan surah Yasin. Kan kita baca, mudah-mudahan barakah surah Yasin tu diinteraksi dengan air tu dapat barakah dari surah Yasin. Pui minum ke anak kita, colik akal kan. Mudah berjaya ringan dia menghadapi pereksa. Itu ikhtiar lah. Ada orang kata tu bid'ah tu, Nabi tak buat. Salah itu kan. Apalah bid'ah lah, kita tawasul dengan ayat Quran kan. Baca, insya-Allah minum air tu kan. Tu budak-budak besok. Itu apa tu? Itu ar-raja. Dia orang awam ni kita tak boleh dia. Dalam perbandingan mazhab antara Syafi'i dengan Hanafi, orang kemau tamu tak perlu belajar macam tu dah. Orang awam ni dia nak macam mana yang dia buat itu boleh sesuai tak dengan Islam. Ada kaitan tak dengan agama? Ada barakah tak di situ kan? Orang awam ni macam tu je. Tak payah ajar perbandingan mazhab dah. Muntah dah. Bukan level dia nak belajar perbandingan mazhab. Sifat 20 tak lepas perbandingan mazhab kan. Syekh Murtada, Allahyarham Syekh Murtada dulu budak-budak balik Mesir ni kadang tunjuk ngajar apa? Perbandingan tafsir. Lelah kata Syekh Murtada. Ngepet. Syekh Murtada orang cakap tu. Ngepet. Orang kampung cebok tak reti. Kau ajar tafsir perbandingan, mazhab perbandingan. Ajar benda yang sesuai untuk kehidupan agama dia. Ni memang tadi buat. Antara tanjakan kekangan constraint dalam hidup ini ialah aqabatul awarid, rintangan antaranya ialah berbagai-bagai macam warna takdir Allah dalam hidup ni hendaklah kita hadapi dengan sifat ridha. Kita ikhtiar dah. Lepas itu dapat kan. Alhamdulillah lah kan. Khusus dalam pekso anak-anak dia lah. PMR, SPM kan. STP, hatta di universiti kan. Kita usaha dah. Dia dapat tahap tu kan. Berarti tak cemerlang lah. Jangan bimbang lah. Future hidup dia tu masih jauh. Dia akan cari pengalaman dan dalam proses pencarian pengalaman hidup dia tu banyak rezeki dia Allah akan buka. Bukan kerana SPM, bukan kerana STP tu dah. Itu sebabnya. Di Terengganu baru ni budak umur 16 tahun. Mak meninggal dunia, dia dengan ayah jual ikan masin dan ikan bilis. Umur dia 15 tahun, masuk 16 tahun, ayah pula meninggal. Dia menyambung kerja ayah jual ikan bilis, ikan masin. Sekarang ni jualan dia satu hari 50,000, sebulan 50,000. Kan? Budak baru umur 16 tahun. Yakinlah mati 2004 tu sebagai rahmat untuk dia sebenarnya, tapi manusia tak nampak, tak boleh baca benda tu. Di sebalik tabir takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia move. Cikgu tak dapat 50,000 sebulan dah. Kan? Tu ada master saya tu kan. Kadang ada doktorate dia kan. Tak dapat 50,000 sebulan dah. Dia jahanam ya. 50,000 sebulan. Dia kena yakin lah. Rezeki ni Allah susun lah. Jadi depan dengan takdir yang berbagai-bagai, kepelbagai warna takdir dalam hidup ni, jangan sosak napih. Jangan sosak dado kan. Jangan komap. Tu komap. Singapura tak tu ada komap ni dah. Komap tak? Komap ni apa nama? Tak nampak dia lain dah kan. Yang tu nangis, tu komap tu. Allahu Akbar. Imam Ghazali nak buka tirai-tirai hijab hati kita, nak melihat kepada apa yang ada di sisi Allah dengan redha ni insya-Allah. Sesudah ia selesai menempuh tanjakan baru, tadi lesu, malah cenderung kepada kejahatan dan kepada hal-hal yang tidak ada gunanya dan ke arah bencana dan kebodohan. Jadi di sini dia perlu pendamping pendamping dalam kehidupan dia ni insya-Allah. Penahan dan penegur adalah harapan dan raja ataupun khauf, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun khauf ialah perasaan khawatir dan takut kepada hukum Allah yang pedih seperti mana yang diperingatkan oleh Allah.
Bila ada sifat khauf ni, dia selamat daripada makrullah. Najatun min makrillah. Makrillah ni apa? Tipu daya Allah. Tipu daya Allah ni apa? Azab dia. Orang kadang-kadang dengan sebab nafsu gelojoh dan dapat duit, dia ambil jalan haram. Itu orang yang terpedaya dengan makrullah, tipu daya Allah, dengan azab Allah. Dia terpedaya. Dia rasa tak apa, tapi sebenarnya dia memerangkap dirinya untuk dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ni mesti ada perasaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita nak lakukan yang bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman itu berupa penegur, penolak dari segala maksiat, menjauhkannya dari perbuatan tersebut, mencegahnya dari berbuat maksiat. Inilah tanjakan pendorong yang menyambut dia di sini. Khauf tadi. Dengan demikian ia perlu menempuhnya dengan dua cara, iaitu harapan dan khauf, raja dan khauf. Janganlah dan apa ni? Orang tua sebut bab joki ni jangan comel. Apa maksudnya? Hari ni kita nak belanja anak kita, nak bayar yuran sekolah, yuran universiti anak kita, duit tak cukup. Tidur pun mak ayah tidur lalap mata hati aja. Jaga manolah nak gabur esok ni kan. Orang kampung macam tu lah. Mano nak digabur duit ni. Adanya 500, nak lain 500. Mano nak digabur. Kan? Rintihan tu. Minggu depan nak apa ni? Nak pergi UKM nak bayar, nak daftar. Orang ada gaji tetap ni tak gaduh dah kan. Dalam bank tu berkopuk duit. Ni yang pendapatan kaih pagi makan pagi ni kan. Tuang kampung ada berhutang sana, berhutang sini, bergolok begadai. Tak ambil orang, tak curi. Kan? Hari ni sikit curi kan. Budaya curi, tak yakin ke Allah Taala kan. Jadi ini peringatan di sini yakin bahawa apa yang sedang kita lalui ini Allah tahu kan. Jadi macam mana nak mudahkan ni peranan ibadah. Memudahkan rezeki, memudahkan jalan rezeki. Dia tak ada lain melainkan ibadah. Ibadah ni macam-macam corak. Bangun malam, baca surah Waqiah, istighfar, sayyidul istighfar, zikrullah, solawat, kan? Pilih-pilih waktu-waktu yang terbaik. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ya Allah, mudahkan jalan aku ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kita yakin ya Allah tidak ada sesuatu yang sukar apabila kau telah mudahkan. Allah ni pemudah, salah gaduh. InsyaAllah Kemudian seterusnya setelah selesai menempuh tanjakan pendorong, ia kembali kepada ibadah. Di sini dia sudah tidak melihat lagi penghalang dan perintang, bahkan menemukan pendorong dan faktor-faktor perangsang. Kerana itu semakin rajinlah ia beribadah, dilakukan secara sebenar-benarnya dengan penuh rindu dan gemar melakukannya. Tetapi kemudian dia melihat, berfikir, tiba-tiba terlihat olehnya ibadah yang dengan susah payah ia lakukan. Di sana ada dua penyakit yang hendak merosaknya, iaitu riak dan ujub. Ini dalam akabah yang seterusnya, perbincangan tentang virus yang merosakkan ibadah ni. Walaupun lahiriah dia nampak cantik, tapi yang dalam tu riak dan kawan-kawan dia ni merosakkan ibadah. Nampak luar cantik, syariat dia bagus, syarat rukun dia cantik, tapi dalam melopong. Kita akan bincang dalam bab ini selepas itu, kata Imam Al-Ghazali. Itu sebab dalam satu hadis innal mara'i yunadi yaumal qiyamah. Orang-orang yang beribadat ni ada bersama ibadat dia tu, amal dia tu ada sifat riak. Riak ni bahasa mudah dia apa?
nak tayang ke orang, nak pamer ke orang. Dia bangun malam, dia nak orang tahu malam tadi dia buat sembahyang tahajud 10 rakaat. Kau tahu tak, aku malam tadi tak tidur, kau tahu tak? Itu riak. Apa tujuan kita bangun? Allah. Tu bercerita kat orang pula. Biar dapat pujian. Keinginan dapat pujian itulah riak. Tadi kau kata nawaitu kau lillah, tiba-tiba siang kau cerita kat orang. Kau infak tolong anak yatim, lepas tu cerita dalam WhatsApp. Hari ni beribadah melakukan infak fi sabilillah, menolong anak yatim. Saya telah derma sebanyak 5,000. Turi dia. Ini penyakit dalam ibadat. Imam Ghazali akan bentang persoalan riak ni. Nabi kata orang-orang yang riak ni pada hari kiamat dipanggil dengan 4 nama. Dia orang yang soleh ni panggil nama dia Muhammad bin Abdullah, ya Muhammad bin Abdullah, panggil orang yang ikhlas. Tapi orang riak ni Allah panggil dengan 4 nama. Yang pertama Allah panggil orang-orang yang riak dalam beribadat ni, ya kafir. Satu. Ya. Yang kedua ya fajir. Fajir ya. Fajirun. Lahir kata fajiru. Fajirun ni orang kufur lah. Ya fajir, dia tak panggil nama. Sama ada dia panggil kafir, ya fajir. Yang ketiga Allah panggil nama dia ya ghadir, kaki putar. Ya ghadir ni kaki putar, putar alam. Dan yang keempat Allah panggil ya khasir, wahai orang yang rugi. 4 nama dipanggil pada hari kiamat. Jadi untuk mengelakkan ni, Imam Ghazali akan bincang dalam bab ni. Tajakan seluruhnya macam mana mengenal riak ni supaya dia tidak jadi penyakit dalam amal, dan bagaimana kita nak membebaskan diri ketika beramal daripada penyakit riak dan sekutu-sekutunya ini. Tetapi kemudian ia melihat berfikir dan tiba-tiba terlihat olehnya ibadah yang dengan susah payah ia lakukan ada 2 penyakit yang nak merosaknya, iaitu riak dan ujub. Riak dan ujub ni 2 beradik sama saya lah. Riak ni dia nak pamer ke orang, nak tayang. Apa dia buat, dia nak tayang ke orang. Ujub ni takjub lah, kita pakai dalam istilah ni takjub, heran ya, dia heran kepada apa yang dia buat tu. Dalam bahasa Melayu kita kata jobo lah, poyo poyo tu ujub tu kan, dia syok sendiri ya kan. Ini yang merosakkan amal. Ujub dia panggil dalam bahasa Arab. Ini merosakkan dan menghancurkan amal. Sewaktu ia berpura-pura dengan ketaatannya agar dilihat oleh manusia, berarti riak. Dan kadang-kadang ia tidak berbuat demikian, bahkan mencerca dirinya sendiri supaya jangan riak. Tetapi kemudian ia terkena penyakit ujub. Hilang sifat riak ni, lahir sifat ujub. Kesombongan itu merosak ibadahnya dan merugikan dia dan menghancurkannya. Di sini dihadapkan kepada satu tanjakan yang baru, iaitu tanjakan pencacat. Ya, ini perkara yang menyebabkan cacatnya sesuatu amal ibadah ya. Aqabah yang seterusnya. Dengan demikian, bagi mengatasi pencacat amal seperti mana tersebut, mestilah ia menempuhnya dengan ikhlas dan zikrul minnah. Ikhlas itu lawannya riak, zikrul minnah itu lawannya ujub. Riak ni macam mana lawan zikrul ikhlas? Apa ikhlas ni? Kita latih diri kita buat sesuatu betul-betul kerana mencari keredaan Allah, kerana Allah, nawaitu. Itu sebab kita sebut hari tu, kita daripada kampung Bain, kita belajar rukun Islam tu semua nawaitu. Nawaitu ghusla, nawaitu wudu'a, nawaitu tu, nawaitu apa? Semua dengan nawaitu. Sebab apa nawaitu? Melatih niat kita kerana Allah Taala. Buat ni kerana Allah Taala.
Jadi berdepan dengan penyakit riak ni, kata Imam Ghazali, dia kena pakai perisai ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana tujuan yang lain. Dan ujub ni lawan dengan sifat zikrul minnah. Zikrul minnah ni apa? Nikmat yang Allah beri kat kita ni banyak, baca. Nikmat yang Allah beri kat kita ni banyak. Semuanya Allah Ta'ala beri. Tak ada yang kita punya dah. Sebut bang, daripada diri kita ni yang kita buat sendiri, ada tak? Tak ada kan? Semua Allah beri kan? Ingat yang itu. Itu namanya zikrul minna. Mengingat nikmat yang melempah-lempah yang Allah beri kat kita. Apa nak mula kita nak tunjuk sombong? Semua ni pinjam. Gunakanlah itu untuk ibadah kepada Allah. Ingat tu, hilang sebab ujub. Nak tunjuk, nak rasa megah kat apa? Nak rasa hebat pada orang apa hal? Kita ni sama. Ni semua datang daripada Allah Ta'ala. Ni lawan kepada ujub, zikrul minnah. Ikhlas artinya memurnikan ibadah. Zikrul minnah ialah ingat akan jasa Tuhan, nikmat yang dia beri banyak. Jadi tidak sombong atau takabbur. Ia mulai menempuh tanjakan ini dengan izin Allah, dengan kesungguhan hati, dengan hati-hati yang waspada, dengan peliharaan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan. Di sini baru rasa guidance tu, bimbingan Allah tu. Yang dikatakan Allahumma Rabbi tu, Allah mendidik kita tu. Addabani Rabbi, Nabi katakan addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik dan Allah melatih dan mendidik aku dengan adab-adab yang tinggi. Fa addabani Rabbi, Allah didik aku, fa ahsana ta'dibi, dan Allah sangat memperelokkan didikannya kepada diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya terasa ikhlas, simpati, rasa sayang, sanggup berkorban, lahir betul daripada lubuk hati. Ini maksud yang Nabi sebut Addabani Rabbi, Allah mendidik pekertiku. Bila kita pegang yang ni, keikhlasan ni kita jaga, pengorbanan kita jaga, rajak dan khauf ni kita jaga, maka lahirlah rasa sentuhan, rasaan rohani terhadap bimbingan Allah tu dapat rasa. Kan? Itu sebab orang yang dapat peribadi macam ni, dia peribadi dia menarik. Kan? Orang suka. Ketika sudah selesai melalui tanjakan yang baru ini, berjayalah ia di dalam beribadah sebagaimana mestinya, sebagaimana patutnya, sihat dan selamat dari gangguan dan halangan. Akan tetapi ia berfikir lagi, tiba-tiba melihat dirinya sedang tenggelam dalam lautan kenikmatan dan jasa Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikannya, dari banyaknya yang dikurniakan Allah kepadanya, iaitu diberi taufik dan peliharaan serta macam-macam penguat dan pendokong, dihormati, dimuliakan. Akhirnya khawatir kalau ia lupa berterima kasih kepada Allah, sehingga akibatnya ia jatuh ke dalam kufur nikmat ataupun lupa bersyukur. Sebab kalau jatuh ke jurang lupa, berarti ia jatuh dari martabat yang tinggi, iaitu dari martabat khadam yang khusus untuk Allah, dan hilang daripadanya nikmat-nikmat yang mulia. Maka di sini ia dihadapkan kepada tanjakan baru yang terakhir, namanya tanjakan puji dan syukur. Aqabah yang penghujung puji, hamd wa syukr. Yang kita baca dalam Fatihah tu, sebenarnya hakikat alhamd dalam Fatihah tu, dalam perbahasan ni pujung duduk. Alhamdulillahi rabbil alamin, maqamul hamd. Maqamul hamd ni sangat tinggi di sisi Allah. Imam Ghazali dia bahas bab ni di hujung sekali. Yakni aqabah puji dan syukur. Tetapi ia sedar diri bahawa untuk menempuh tanjakan ini dengan sedapat mungkin, iaitu dengan memperbanyak puji dan syukur atas nikmat-nikmat daripadanya yang banyak itu. Setelah ia selesai menempuh tanjakan terakhir ini, dan kemudian ia turun ke dataran,
ia bertemu dengan maksud dan keinginannya yang berada di hadapannya. Ia melangkah sedikit ke hadapan, tibalah ia ke tanah kurnia di padang rindu serta halaman mahabbah. Ibadat ni tuan-tuan, syauq dan mahabbah. Abang ditugaskan bekerja di Switzerland 5 bulan. Tak boleh balik, tak boleh bawa orang rumah. Orang rumah tinggal kat Rombau. Masuk bulan yang kelima, tu ingat tak? Ingat? Bohong seminggu dia ingat dah kan. Saya buat perbandingan hati kita ni, orang kita kasihi bila berenggang tu, dia tak lama, dia tak boleh kan. Datang sifat syauq wal hub, datang sifat rindu dan kasih tu datang. Ya tak bang? Pernah berenggang tak? Tak lama Itu sebab orang pepatah orang Melayu, sayang-sayang isteri waktu tu, dia berdasarkan wahyu tu. Kan? Terpandang kan. Makin susah sekarang ni. Boleh pun ni kan, nampak rumah ni dia menyonggi, sengih-sengih nampak. Cuma jauh je kan, makin tak apik tu. Untuk menyatakan syauq, rindu, hub dan kasih tu palan ni. Bukan main perasaan tu kan. Gontor-gontor nak balik. Oleh kerana ada kekangan tak boleh balik, kerja tanggung dan boleh sabar. Menanggung tu dan ibadat ni tuan-tuan, dia ada dua sifat ni, syauq ataupun zauq tadi dengan hub. Allah kan. Bila kan kita tengok orang-orang alim cakap kan, dia menyentuh hati kita. Contoh ni Allah yarham Syekh Al-Syahid Said Ramadan Al-Buti kan, bila dia cerita tentang hub kan, tentang syauq, tentang rindu ni, Allah tak tahan kita dengar. Sebab apa? Perkataan tu lahir daripada hati dia yang sentiasa rindu ke Allah kan. Habib Umar yang Yaman tu, tuan-tuan amati dalam video-video dia kan. Satu hari dia bercerita tentang Siti Aminah, Ummun Nabi, ibu Nabi kan Siti Aminah kan meninggal di Abwa, jalanan sepah ke atas Madinah tu, untuk menziarahi kubur suami dia kan, Abdullah. Bawa Nabi, masa tu Nabi masih kecil kan. Balik daripada ziarah tu kan Siti Aminah meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun kan. Kasih dia kat Nabi. Dia kata cuba bayang ayah dah tak ada masa dalam kandungan, balik daripada ziarah kubur ayah, emak pula meninggal. Kita dengar biasa je kan, tapi kita tengok Habib Umar bila dia cerita, dia tersentuh, dia menyentuh isu Nabi balik dengan ibunya, sampai dia Abwa ibunya meninggal dunia. Dia menangis tak esak-esak, macam emak dia meninggal. Itu kau dia buat tu lah, menangis boleh buat ke? Yang menangis buat ni siapa? Tak, berlakon tu orang, ada lagi. Yang menangis buat ni buaya. Riwayat dia macam tu lah cerita. Wallahualam lah, mungkin betul. Buaya ni kisah dia, riwayat dia. Ni riwayat bukan hadis sahih ya. Buaya ni bila dia dapat tangkap mangsa dia, binatang ke orang ke, dia gigit tu, dia menangis, sedih hati dia. Lah kesian kau dapat dan faham. Buaya ada rasa simpati tu. Yalah kau nak gigit sakit kan,
Riwayat yang menyebut macam itulah. Dia pek gigit mangsa tu, ngelupu-ngelupu tu, buaya tu kesian nangis dah. Kesian kau tu kan. Nangis dah. Tapi faham tetap faham. Itu air mata buaya tu. Tak, ini air mata yang genuine daripada hub. Wa rajulun zakarallahu khalian. Tu natijah dia. Fafadat ainah. Seorang hamba Allah yang bangun menghadap Allah berseorangan diri pada waktu malam, lahirlah rasa takut dia terhadap dosa-dosa yang dibuat kepada Allah. Lahir rasa takut, fafadat ainah, mengalirlah air matanya daripada perasaan takut itu. Ini kesan. Di ibadat ni lahir macam tu. Rindu sangat kan. Tak ada tempat yang paling bahagia dan tenang melainkan dalam lingkungan zikrullah. Sebab kita tengok orang zikir melompek-lompek tu kan. Jangan cobek nak cakap bid'ah. Dia khusyuk tu. Dia fana. Kan? Lompek-lompek tu cabut sorban ni kan. Kain dia tak tercabut, sorban Nabi tercabut. Dia lazat, khusyuk dia kan. Tenggelam dalam makna zikir tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pakai sini dia sampai ke jantung. Rasaan di tokak dengan rasaan di jantung hati beza kan. Macam orang nyanyi lagu-lagu sedih, orang nyanyi kan. Macam lagu apa yang baru ni, lagu Aku Ingin Bahagia Arif tu. Apa nama lagu tu? Ingat tak? Lagu tu sedih, saya dengar lagu tu tersentuh hati kan. Nada tu satu, tapi lirik itu satu kan. Indah kan. Ibu lah hati dengar kan. Ya. Adakah itu mewakili hakikat hati dia? No. Itu cumalah lakonan. Benda zikrullah ni tuan, dia bukan situ, dia sini. Itu yang hub dan syauq tadi. Ibadat ni akan bawa ke situ, rindu dendam kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita dengar Jamaah Billah menyanyi Tidurlah Pemasuri pun nangis dengar kan. Pemasuri aku nangis dengar lagu tu. Tidurlah kan. Tidurlah wahai pemasuri. Suruh pemasuri tidur. Nangis pemasuri. Adakah itu mewakili hakikat sempurna dalam lagu tu? Tak, dia hiburan je. Tapi dengan Allah ni zahir dan batin, luar dan dalam, bila memuji tu Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dia timbul daripada lubuk hati. Ya, proses ibadat ni bawa ke situ. Cerita rindu tu lah Panji. Rindu ke rumah dia kan. Naik apa terbang lambat warna lah terbang sampai pada time besok itu kan. Kan? Nak jumpa. Hub, kasih dan syauq, rindu. Maka tadi kata ibadat ni akan bawa kita ke situ. Bila sampai tahap tu tuan-tuan, hidup ni betul-betul untuk itu. Itu maksud dia. Semangat tadi sebut benda ni kita akan sampai ke situ ya. Rindu dan mahabbah. Kemudian dia masuk dalam taman keredaan, kebun-kebun cinta, kebun-kebun kecintaan dan kehangatan hati sampai di hamparan kegembiraan dekat martabat tempat munajat beroleh pakaian kehormatan dan kemuliaan. Dah jumpa Allah Subhanahu wa taala, maksud dia kasih dia tu, hidayah dia. Hub tadi bertemu, Allahu Akbar. Jadi dia merasa nikmat dalam keadaan seperti ini selama hidupnya dan saki-baki umurnya, badannya masih di dunia tetapi hatinya sudah di akhirat. Itu yang Nabi kata, ad-dunya ni sijnul mukmin tu. Dunia ni penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara sedap tak? Tak tahu penjara. Kau nak tahu tanya Tok Najib sekarang.
sekso dalam penjara ni kan. Makanan dalam penjara ni third class punya makanan. Nak makan, makan. Tak nak makan, berhenti. Kan, bulu tak makan, baik kau makan. Macam tu je bahasa orang penjara ni. Bukan dia bahasa elok dah. Kan? Makanlah. Ya. Allahu Akbar. Ia menunggu pembawa surat dari hari ke hari sampai bosan terhadap makhluk, benci terhadap dunia, rindu ingin pulang. Dunia sijnul mu'min. Dunia ni bagaikan penjara. Tuan, itu kiasan yang Rasulullah bagi kat kita. Orang yang beribadat ni, Allah, bilolah postman datang buat surat hantar tarikh balik ni kan. Tunggu-tunggu tu nanti kan. Ni kalau tak ada rasa ni, tak ada persediaan ni, sabut mati comel. Sebab nak hiduplah lama. Jangan fikir hidup lama tuan-tuan. Mati ni anytime. Get ready. Imam Ghazali nak bawa kita nak ibadat ni untuk buat persediaan yang ini. Menanti-nanti kedatangan postman bawa surat untuk hantar beritahu tarikh expired kita dah sampai. Kan? Sampai tarikh itu yang ditunggu-tunggu, datang panggilan Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah, indahnya panggilan itu kan. Itu jemputan VVIP tu. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang mana? Jiwa ni sifat-sifat tadilah. Kan Allah sebut ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah menghayati zikrullah itu jiwa kamu akan tenang dan tenteram? Maksud zikrullah tu apa? Lizah dia lisanun ratban bizikrik. Lisan dia basah dengan zikrullah yang datang daripada lubuk hati dia. Allahu Akbar kan, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Selawat Quran dan sebagainya kan. Allahu Akbar. Datang dalam keadaan tu dia dijemput dari Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kau ke pangkuanku dalam keadaan redha dan aku redha kepada engkau. Allahu Akbar. Nak redha Allah kat kita, kita kena redha menghadapi hidup ni mengikut susunan yang dah telah ditetapkan oleh Allah. Utali kan, insya-Allah. Rindunya penuh pada Mala'ul A'la. Mala'ul A'la ni apa? Tu Nabi sebut kan, ketika Nabi menghadapi Sakratul Maut kan sebut tu, ila Mala'il A'la. Maksud tu ialah mencapai rahmat yang dijanjikan oleh Allah. Kan? Sebab para sahabat yang sahabat ni sempat hidup zaman Nabi dan dapat melihat Rasulullah. Asarar Rasul. Dia hidup dan dapat tengok Rasulullah. Ini panggil sahabat. Semua para sahabat akhir kalam dia la ilaha illallah. Ini maksud radhiyallahu an. Ini bukan senang ni tuan-tuan. Ini bukan mudah lah, bukan murah lah, bukan menjual kaki lima lah ya. Semua para sahabat yang ada 300,000 lebih tu, akhir kalam dia semua dapat pingat ini. La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi atau kama qala kalamullah atau qala ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah. Siapa penghujung hayat dia, nyawa dia keluar dengan diiringi kalimah ini, maka syurgalah jaminannya. Allahu Akbar kan. Jadi kita nak ibadat kita ni tuan menapak kat situ kan. Penghujungnya dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita minta kan. Yang ini rindu penuh kepada Mala'ul A'la. Mala'ul A'la ni ganti kepada nama Allah Taala lah. Dia ada istilah itu ya, insya-Allah. Kemudian seterusnya,
Tiba-tiba datanglah utusan-utusan pembawa amanah Rabbul Alamin kepadanya, datang kepadanya dengan segala yang menyenangkan, dengan wangi-wangian dan berita yang menggembirakan. Tuan-tuan, Ahlul Jannah ni atas dunia bila nak mati, yang pertama malaikat datang wajah berseri-seri. Kemudian dia beri perkhabaran gembira. Apa perkhabaran gembira yang mula-mula sampai? Tuan ni ahli syurga. Pak tuan kan? Dia tak sebut tuan ni akan dapat Tan Sri, tak ada dah, tak laku sana dah. Tuan ni ahli syurga. Penuh ta'zim saya datang bawa utusan daripada Allah Taala. Kami dah datang cabut nyawa tuan. Kan Allah. Penuh adab dan ta'zim. Takkan kita tak teringin kan? Sebab datang dengan muka kita tak terayu tengok kan? Ni peluang ni Allah bagi dalam konteks perbahas ni nak bawa ke sinilah ya. Okey. Penuh wangi-wangian yang menggembirakan. Dan berita yang menggembirakan keredaan daripada Allah memindahkan dia dalam keadaan senang dan gembira dengan penuh hangat dari negeri yang fana yang menggoda ke hadrat Tuhan dan tempat taman Firdaus. Dirinya yang lemah dan fakir itu memperoleh kenikmatan yang kekal dan kerajaan yang besar. Di sanalah menemukan nikmat kurnia Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Rahim, yang Pemurah, iaitu kelembutan, kesayangan dan sambutan, pemberi nikmat dan pemberita kemuliaan, pemberian kemuliaan, dan apa yang tidak diperkatakan lagi, tidak pernah dilihat dan tidak pernah digambarkan. Jadi diberi khabar gembira nak mati, kita tahu perkabaran gembira tu wala ainun ra'at, yang perkabaran tak pernah kita saksikan sehebat-hebat dunia, tak ada bandingan. Wala udhunun sami'at, yang kita tak pernah dengar perbandingan di kata dunia nikmat paling baik. Yang diberitahu tu lebih dahsyat daripada tu, tak pernah kita dengar. Wala khatarun fi qalbin bashar, tak pernah terlintas dalam hati kita gambaran disampaikan oleh malaikat tu, sebagai penyeri dan pengiring perjalanan balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Indah kan? Jadi jangan bimbanglah dengan mati ni kan. Mati ni mana-mana kita mati. Tapi yang kita bimbang ialah ibadah kita ni sempurna ke tidak. Dapat tak mencapai ciri-ciri tadi. Seterusnya, sungguh besar kebahagiaan ini, sangatlah tinggi kerajaan ini, adalah sangat berbahagialah hamba Allah ini. Ia tergolong sebagai manusia yang mahmud, yang terpuji ini, dan sangat baik sangat baik tempat kembalinya. Kita mohon kepada Allah yang baik Rahim agar Dia memberi kepada kita sekalian sesuatu kenikmatan yang besar, kurniaan yang agung. Adalah tidak sukar bagi Allah berbuat demikian. Kita mohon supaya jangan dijadikan orang yang termasuk dalam golongan yang tidak mempunyai nasib baik, yakni golongan yang hanya mendengar dan setakat mengetahui saja, serta hanya mengkhayal dan melamun tanpa berusaha untuk mendapatkan manfaat. Dan kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita kaji sekarang ini hanya setakat sebagai hujah yang merugikan di akhirat. Dan kita mohon agar Dia, Allah Subhanahu wa taala, memberi taufik kepada kita sekalian untuk mengamalkannya, untuk mengamalkan seluruh ilmu dan melakukannya sebagaimana semestinya sesuai dengan redha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini hakikat ibadat yang kita nak bina, tuan-tuan, insya-Allah, ya. Supaya lahir apa yang dinyatakan oleh kitab ini sebagai ringkasan, tajuk-tajuk kita bahaskan akan datang, dapat kita syuhud dan musyahadah, dapat insya-Allah dapat kita lahirkan dalam bentuk syuhud dan musyahadah, penyaksian zahir dan batin, ya. Ibadat ni, tuan-tuan, dia ada zahir dan ada batin. Sebagai akhirnya, tuan-tuan, cerita ibadat ni ada zahir dan batin yang diramukan oleh ramuan-ramuan yang kita bincang tadi. Imam Ghazali ada buat satu kisah. Mungkin saya dah cerita dah dulu, tapi untuk ulangan sebagai iktibar. Dia nak pergi Mekah, ayah dia ni. Anak nak ikut, anak kecil lelaki nak ikut. Ayah dia kata tak boleh, kau kecil lagi. Dia mendesak juga.
ayah dia untuk pergi. Akhirnya ayah dia bawa. Sebab apa? Istilah pergi ke Mekah ni orang panggil nak pergi ke haram ataupun Baitullah. Pergi haji ke Baitullah Al-Haram, kan sebut macam tu kat orang Arab, Baitullah, rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, tentulah ada orang yang mengok dalam rumah tu tuan ni, kan? Mafhumlah, mafhum mukhalafah. Baitullah, tentulah ada Allah dalam rumah tu. Budak ni faham macam tu. Tapi dia cakap kat ayah, dia berkuat juga nak pergi. Ayah kata, maulah pergi. Bawa pergi Mekah. Sampai di Babus Salam, menghadap ke Kaabah tu, dia masuk, dia menapak ke Babus Salam tu, dia tercegat. Macam orang terkejut lah. Dia tergamam, dia togak budak ni. Lepas jatuh mati. Kejut ayah. Ni Imam Ghazali dia buat cerita kan. Kita ambil iktibar lah. Ni inti ibadat tadi ni. Mana ibadat ni mesti ada zahir dan batin. Tasawuf ni dia menghidupkan makna batin dalam ibadat. Nangis ayah. Apa kau nak apa kau mati macam ni macam lah. Moguk. Dan kedengaran bisikan suara. Dia kata anak kamu datang dengan niat untuk bertemu dengan Allah fi baitillah. Dia menemui Allah. Tu kalam tu tak boleh terjemah apa direct dia. Dia menyaksikan kebesaran Allah. Tu sebab dia jatuh mati. Dia macam ni lah. Ni 18 watt kan. Masuk 100 terbakar tak? Wala udhunun samiat, dia tak pernah dengar benda tu. Wala khatrun fi qalbin basyat, tak pernah terlintas. Wala ainun ra'at, tak pernah dia nyaksi. Tergamam, jatuh. Sedangkan kamu kata, suara tu ayah dia dengar, kamu datang untuk ziarah Baitullah, nak datang tengok Baitullah. Anak kau datang nak bertemu dengan Allah. Dua hakikat yang berbeza. Kemudian dengar dia ayat Quran, dia dengar dibaca suara membaca Al-Quran fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kan Al-Quran tu. Dia kata anak kamu di sisi Tuhan yang Maha Adil dan dalam keadaan tempat yang sangat aman. Kan? Allahu Akbar tuan Budak ni bersih. Dia luih kan. Yang musakar ni abah. Abah dia musakar sebab dia bos, maintain yang bawah ni kan. Sebab dia akar besar, akar panjang, dapat apa ni, bimbingan ni. Jadi special kan, special boss mudah-mudahan ya. Jadi itu apa ni, kandungan ringkas kitab ni yang kita akan bincangkan. Yang bawah tu atau dia kekangan-kekangan ataupun tanjakan-tanjakan perbahasan dalam kitab ini sampai yang ke-6, 7 tanjakannya ni, 7 constraint dalam ibadat ni yang kita kena tabih lah, bersihkan lalu sini insya-Allah mudah-mudahan ya. Jadi kita dah habis ya. Ini sebagai tanda ta'zim dan hormat kita kepada Imam Ghazali. Dia tulis mukadimah ni nak beritahu kita lepas ni perbincangan step dia ada 7. Jadi kita dah ada gambaran. Kita masuk bab 1, bab 2 dan seterusnya besok, kita dah tergambar dah. Sebab apa? Lepas ni ke mana? Lepas ni ke mana? Lepas ni ke mana? Dia dah beri ringkasan dalam mukaddimah ni. InsyaAllah kita akan bincangkan akan sesi yang akan datang bab yang pertama, yakni tanjakan ilmu dan ma'rifah, yakni peranan ilmu dan ma'rifah bagi ahlul ibadah. Dia bagi dua situ, ilmu dan ma'rifah. Ilmu ni kulit dan ma'rifah tu isi kan, zahir dan batin. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Hari ni 17.